banyak teknologi baru yang kita boleh adaptasikan dalam pembelajaran secara online. Apabila masuk kepada post pandemik, kita sebagai guru sepatutnya banyakkan lagi pendekatan sama ada secara hybrid learning ataupun secara blended learning supaya pembelajaran itu menjadi aktif dan murid lebih seronok untuk belajar. Poin yang ketiga, cabaran yang ketiga yang dihadapi daripada segi murid ialah bagaimana kita nak menarik kembali minat murid untuk hadir ke sekolah serta bagaimana kita nak meningkatkan motivasi murid itu sendiri untuk terus belajar. Semasa era pandemik, kebanyakan murid dalam kelompok B40 mereka terpaksa bekerja untuk menampung pendapatan keluarga, untuk meneruskan kelangsungan hidup. Ini secara tak langsung memberi kesan apabila mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi kehadiran mereka merosot, minat mereka untuk belajar juga semakin berkurangan. Jadi seterusnya saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah antara pendekatan yang dilaksanakan di peringkat sekolah kami. Pendekatan yang pertama untuk daripada segi kesejahteraan, psikologi dan juga emosi guru melalui program Caknak Emosi untuk Guru, melalui slogan keberadaan dan kebersamaan di mana program oleh pihak sekolah beserta dengan kaunselor mengadakan program seperti terapi jiwa, program untuk pengurusan stres, program untuk khusus daripada segi menangani masalah-masalah. Jadi itu antara program-program yang diadakan di mana kita dapat mendekatkan semula guru kepada kita panggil untuk meningkatkan tahap keupayaan dalam menyampaikan PDP yang lebih berkesan. Selain daripada itu, aktiviti keluarga besar dalam sekolah melalui aktiviti BKGS, Badan Kebajikan Guru dan Staf, melaksanakan team building, melaksanakan hari keluarga, ziarah kepada rakan-rakan yang sakit, memberi kata-kata semangat, memberi bantuan dan sebagainya. Ini secara tak langsung kita dapat mengeratkan silaturahim dan meningkatkanlah emosi guru-guru yang mengalami masalah-masalah yang telah disebutkan sebentar tadi. Okey, seterusnya kita lihat daripada segi aspek murid. Okey, manakala untuk aspek murid, kebanyakan sekolah saya rasa memang mengamalkan program guru penyayang, program mentor-mentee, program jom ke sekolah. Tapi di sini saya ingin highlightkan satu poin iaitu program ziarah syakna di mana pihak pentadbir bersama kaunselor serta dibantu oleh pihak ibu bapa masuk ke kawasan kampung kepada rumah-rumah pelajar yang bermasalah terutamanya pelajar tingkatan 5 untuk kita cuba mendekati, mendalami jiwa mereka, apa masalah yang mereka hadapi. Mana yang kita boleh bantu daripada segi sokongan emosi, mungkin sokongan keuangan, bahan keperluan dan sebagainya dan kita cuba menarik balik minat mereka untuk kembali ke sekolah. Okey, untuk poin yang kedua, pendekatan yang kedua yang diketengahkan di sekolah kami ialah melalui redesign space di mana pihak sekolah telah membuat dua bilik khas daripada bilik yang biasa menjadi bilik yang mentransformasikan bilik tersebut kepada bilik khas iaitu yang pertama bilik Cyber Cafe PAK 21 dan bilik yang kedua ialah bilik Digital Maker Hub DMH. Jadi di sini saya ambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah amanah, kepada pihak LIPAD dan Yayasan AMER yang telah menyumbangkan 30 buah komputer kepada sekolah kami dan daripada situlah kami dapat membina bilik ini yang dilengkapi dengan fasiliti komputer, kemudahan internet, mengandungi segala elemen PAK 21, adanya inovasi, melibatkan diri dengan microcontroller dan juga memberanikan diri murid-murid itu untuk menyertai pelbagai aktiviti yang dijalankan. Untuk pendekatan yang ketiga, kami melaksanakan seperti mana yang kita dah dengar sebelum ni, murid menyertai kumpulan SVG iaitu Student Voice Group. Kita juga melantik golongan daripada golongan murid yang kelas hadapan, kelas cemerlang menjadi guru muda untuk mereka menjadi facilitator kepada guru, membantu guru di dalam kelas untuk menyampaikan aktiviti ataupun kefahaman mengenai sesuatu subtopik kepada murid dengan lebih mendalam lah. Jadi di sini kita dapat meningkatkan tahap kemahiran komunikasi mereka, tahap mereka melibatkan diri dalam project based learning, mereka berfikir secara kreatif untuk menyelesaikan satu masalah. Ini semua akan kita dapat lihat
kepada impak yang akan saya tunjukkan slide untuk sebentar nanti. Okey, seterusnya kita ke impak. Apakah kesan daripada program yang telah dilaksanakan ini? Okey, banyak lagi program-program yang lain yang telah dilaksanakan, tapi saya fokuskan kepada 3 yang tadi. Antara impak dia ialah yang pertama, kita dapat menarik minat murid untuk hadir ke sekolah. Jadi peratus kehadiran murid ke sekolah semakin meningkat. Yang kedua, secara tak langsung kita meningkatkan motivasi murid untuk terus belajar. Dan yang ketiga, melalui aktiviti yang dilaksanakan dalam SVG, dalam PBL, mereka dapat menyertai pertandingan sama ada di dalam peringkat negeri maupun kebangsaan. Dan alhamdulillah, keputusan yang paling positif untuk sekolah kami ialah peningkatan daripada segi akademik keputusan SPM, di mana untuk 3 tahun berturut-turut kami telah meningkat daripada GPS 5.70 kepada GPS 5.24, dan juga peratus lulus juga telah meningkat daripada 75% kepada 90%. Itu satu peningkatan yang sangat membanggakan untuk sekolah kami, sekolah yang berada di pesisir pantai Kuala Perlis, yang majoriti sosioekonominya dalam kumpulan B40. Dan selain daripada itu, kita juga dapat lihat pencapaian daripada segi ko-akademik dan juga sukan serta permainan. Apa yang dilaksanakan ini, saya rasa semua sekolah, semua pentadbir dan guru telah laksanakan program-program ini khususnya di dalam dunia pendidikan. Tak lain tak bukan, kita nak melihat kepada keberhasilan dan juga kejayaan murid secara holistik. Kita juga nak menyediakan murid kita menjadi murid yang bersedia dalam alam kerjaya serta dunia yang semakin penuh dengan cabaran pada masa akan datang. Okay, terima kasih. Kembali kepada Puan Anne. Okay, terima kasih Cikgu Syafiq. I think one of the things that resonates with all of us kan, sebagai cikgu, we can say yes, memang benar, all of these challenges are what we are facing. And we have done quite a lot of the similar things as well. So I hope that masa this conference, kita harap all of you will use this time to actually find out more information about each other and all the wonderful sharings that you all can do as well. So now we know that dari segi pentadbir and from teachers memang ada banyak inisiatif yang telah diambil untuk menangani semua cabaran yang kita hadapi. And that's one of the core business of a school, to make sure that whatever challenges we get, we are rolling over, we are making sure that we are learning new skills and we are always reinventing ourselves. So now let's hear from Adik Farah, who is going to give a perspective from the students' way of thinking. And also Adik Farah, I think adik dari aliran sains, saya harap adik boleh beri sedikit pendapat mengenai apa yang dialami oleh rakan-rakan kamu dari kelas yang akhir juga. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan Anne. Berdasarkan pengalaman saya dan rakan-rakan murid yang lain, terdapat 4 cabaran post-pandemik yang sangat signifikan kepada murid. Cabaran yang pertama ialah sebahagian murid hilang minat untuk ke sekolah. Sebab apa? Sebab susah nak bangun awal. And that's one of the reason why jumlah murid yang datang lewat semasa post-pandemik mencanak naik, bertambah, meningkat. Bak kata orang-orang dulu, seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Okay, cabaran yang kedua ialah ada murid yang bekerja semasa pandemik. Jadi, apabila sekolah dibuka semula, murid yang bekerja ini menganggap lebih baik mereka pergi kerja daripada datang sekolah. At least mereka dapat gaji 1K and above. Kalau pergi sekolah, dapat pocket money je, RM4, RM5. Jadi mereka rasa pocket money itu tidak berbaloi bagi mereka sebab mereka dah biasa pegang duit yang amount dia tinggi. Cabaran yang ketiga, ada aktiviti yang tidak dapat kami jalankan. Sebagai contoh, dulu semasa pandemik kita ada quizzes. Tetapi semasa post-pandemik, no more activities yang melibatkan IT. Pembelajaran more to buku teks and menulis sahaja. Okay, cabaran yang keempat dan cabaran yang sangat ketara ialah cabaran untuk catch up apa yang dipelajari semasa kelas online. Semua murid, sama ada dari kelas depan ataupun kelas pertengahan, berusaha untuk catch up previous lesson. Tetapi dalam masa yang sama, cikgu pula speed up untuk habiskan silibus. Jadi situasi ini mewujudkan satu cabaran yang sangat ketara kepada kami sebagai murid.
Jadi di sini saya tampilkan survei yang telah saya lakukan kepada rakan-rakan murid yang lain daripada kelas depan dan juga pertengahan, sama ada mereka dapat catch up ataupun tidak. Jadi slide menunjukkan bagi murid kelas depan 74.5% murid dapat catch up, manakala 24.5% murid tidak dapat catch up. Bagi murid kelas pertengahan pula, hanya 15% murid sahaja yang dapat catch up, manakala 85% tak dapat catch up. Jadi survei ini membuktikan bahawa tak dapat catch up merupakan salah satu cabaran yang sangat ketara kepada kami sebagai murid. Jadi, cara dan inisiatif yang telah diambil untuk mengatasi 4 cabaran post-pandemik tersebut ialah yang pertama, dari segi murid minta tolong ibu bapa kejut supaya tak lewat bangun sekolah. Betul Cik Faizal? Yang kedua, murid simpan pocket money yang parents bagi kalau nak beli sesuatu agar bekerja tu dapat dielakkan. Jika ada masalah kewangan, murid boleh berbincang dengan parents ataupun keluarga untuk mencari penyelesaian supaya kalau boleh tak payahlah bekerja. Yang ketiga, kebanyakan di sekolah saya merupakan golongan B40 termasuk saya sendiri. Jadi di kesempatan ini di sini saya mewakili murid ingin berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor kerana telah memberi kami PTRS, Pusat Tuisyen Rakyat Selangor secara percuma. Semua murid tingkatan 5 di sekolah saya telah diberi 6 modul secara percuma yang terdiri daripada subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik tambahan dan juga sains. Jadi modul-modul ini sangat-sangat memberi impak dan sangat-sangat membantu kami yang dari golongan B40 ini. Dari segi sekolah pula, sekolah telah menganjurkan program Jom ke Sekolah. Pagi-pagi, cikgu akan duduk dekat pintu pagar utama tu menyambut kedatangan murid dengan senyuman. Jadi, murid datang sekolah, dia akan rasa happy tengok, wah, pagi-pagi cikgu dah senyum. Cuba bayangkan kalau pagi-pagi cikgu tak ada mood. Contoh ya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Jadi, murid tu rasa macam tak ada semangat nak pergi sekolah. Cuba bayangkan mereka ada masalah di rumah. Jadi apabila jejak kaki nak masuk sekolah tu, kalau boleh mereka nak lupakan masalah yang ada kat rumah tu. Mereka nak fokus belajar di sekolah sahaja. Jadi seterusnya guru kaunseling juga telah memberi khidmat kaunseling kepada pelajar yang bekerja, especially pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki SPM. Yang kedua, sekolah telah menceriakan kawasan sekolah. Dulu tanah yang rata, kini telah dibangun pondok-pondok bacaan. Dinding yang kosong telah ditampal info-info sejarah dan prasarana sekolah juga telah dinaik taraf. Sebagai contoh, di sekolah saya, SMK Pulau Indah, kami ada air terjun yang sangat cantik. Jadi air terjun itu boleh jadi terapi minda kepada murid yang rasa stres ataupun baru lepas kena marah dengan cikgu. Jadi mereka boleh tengok air terjun itu untuk menenangkan diri mereka. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Adik Farah. You know, one of the things that really is a vitamin for all of us sebenarnya adalah bila kita lihat adik seperti Farah yang boleh memberi semua cabaran dan juga boleh memberi all the penyelesaian juga, ya. Who knew that just a simple smile can make a big difference for our students, right? That's what I got out of this. Thank you so much, Adik Farah. Okay, so sekarang kita telah pun dengar dari 3 ahli panelis. Jom kita dengar dari Encik Faizal as the representation for parents as well as PIBG. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bila duduk sebelah adik ni, bila adik ni bercakap, saya pula takut nak bercakap. Right, okay. So kita dah dengar banyak permasalahan yang telah diberikan oleh PGB, SLT. Dah diberikan oleh guru yang saya anggap ini mungkin middle leaders dan juga telah diberikan oleh murid. Ya. So, conclusionnya apa yang mereka cakap akan balik pada PIBG. Betul tak? Puan, Cik Faizal, apa nak buat? Ni duit tak cukup, itu tak cukup. Cik Faizal, kita ada masalah kecicilan. Apa kita nak buat?
Cik Faizal, kita ada masalah bila barang-barang tak cukup. Kita tak ada cukup barang untuk projektor untuk kelas. Ya, kita tak cukup peralatan logistik. Ya, logistik ketika COVID, ya, face mask, kita tak cukup pengimbas suhu dan itu kebanyakan cabaran yang kita hadapi dan bagaimana kita menangkis ataupun mengawal selia cabaran tersebut. Kita sangat-sangat berterima kasih kerana dengan adanya program Sekolah Amanah ini yang bermula pada dah lama dah, ia banyak memberi satu peluang kepada PIBG untuk bergerak di sekolah secara berstruktur. Bukannya PIBG masuk, ini salah, itu salah. Ini tak betul. Kelas kenapa buat ini, besok ada sukan, ini lagi kenapa ada exam. Bukan, itu adalah satu tanggapan yang salah. Maka kita perlu menukar persepsi PIBG itu merupakan rakan strategik kepada sekolah. Kita lihat melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, KPM telah mengiktiraf pelibatan ibu bapa dengan adanya anjakan yang ke-9 yang bermula dengan sarana ibu bapa, kemudian pergi kepada sarana sekolah dan kemudian ditambah baik kepada pelibatan PIBK dan terusnya ditambah baik kepada PIBKS. Kita nak mewujudkan satu suasana yang baik, ambien yang baik, agar kesemua stakeholder yang ada, ibu bapa dapat bergerak bersama dengan SLT, ibu bapa dapat bergerak bersama dengan guru-guru untuk memperkasakan SDK, sukarelawan dalam kelas. Bila kita cakap sukarelawan dalam kelas, asyik nak hias kelas saja. Tetapi kita dah salah. Maksud tu dah salah. SDK itu adalah untuk memperkasakan apakah kelemahan akademik yang ada dalam kelas itu. Bila adanya program juara, di Kuala Lumpur kita ada program juara. Program juara itu melibatkan ibu bapa sebagai facilitator di dalam program itu tersebut untuk memastikan anak itu konsisten dalam pembelajaran mereka. So dalam kes pandemik ini, saya rasa daripada segi cabaran dah telah diberikan. Maka kita lihat apakah komitmen PIBG. Yang pertamanya, kita memperkasakan komunikasi berkesan. PIBG menjadi satu tonggak untuk pastikan segala penyampaian maklumat daripada SLT itu dapat disalurkan kepada ibu bapa sebaiknya dan ibu bapa juga jika ada permasalahan disalurkan kepada sekolah sebaiknya sebagai orang tengah untuk memastikan kelancaran proses. Di dalam post pandemik ini, saya seperti di SMK Cochrane, kita banyak mengadakan sesi online bersama parents. Bila untuk tahun yang menghadapi SPM, kita adakan satu session, untuk dekatan 1 hingga dekatan 4, kita akan adakan satu sesi untuk memastikan komunikasi berkesan itu dapat diadakan, tanggungjawab bersama dapat dilaksanakan dan keputusan bersama dapat dilaksanakan dan ia merupakan satu garapan sistem yang indah yang telah digarap dalam sarana sekolah iaitu mengaktifkan pelibatan ibu bapa di sekolah. Dan seterusnya, kami juga PIBG memperkasakan tanggungjawab pelibatan ibu bapa di sekolah. Pelibatan ibu bapa di sekolah ini, komuniti di sekolah ini menjurus kepada yang terakhir tersebut iaitu kita membudayakan semangat sukarelawan tinggi. Daripada sesi pagi tadi kita dengar banyak perkataan membudayakan disebut. Dan di sini juga PIBG ingin mengatakan bahawa kita juga PIBG perlu memperkasakan pelibatan ibu bapa, membudayakan pelibatan ibu bapa tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, di era terkini, PIBG bukan ATM machine. Asal nak duit, minta PIBG. PIBG bukan ATM machine. YDP PIBG bukannya datang di kapet merah saja. Masa saya kecil-kecil, kita sekolah dulu, YDP akan datang waktu penyampaian hadiah, ada majlis-majlis sahaja. Namun di era terkini, transformasi perlu ada dalam PIBG, pelibatan ibu bapa tersebut untuk memastikan empat perkara ini perlu dilaksanakan. 4 aspek pembangunan. Yang pertamanya, pembangunan sosial dan nilai. Yang keduanya, pembangunan akademik. Yang ketiganya, pembangunan infrastruktur. Yang keempat adalah pembangunan co-curriculum sukan dan persatuan. Dan kita lihat untuk menggarap daripada semua cabaran yang ada ini, di post-pandemic ini, kita lebih banyak berfokus, PIBG lebih banyak kepada berfokus pemantapan pembangunan infrastruktur untuk memastikan anak-anak mendapat satu suasana yang lebih baik dalam pembelajaran dalam kelas kerana mereka tidak boleh pergi keluar dari kelas. Masa kita juga lebih kepada pemantapan akademik untuk kita pastikan bahawa anak-anak kita juga mempunyai satu
infra yang lengkap untuk mereka melaksanakan PDP di dalam kelas ataupun secara online. Ya, dan kami juga setuju dengan guru kita yang mana kita juga terlibat dalam ziarah Cakna. Ya, ziarah Cakna juga kita lihat daripada konsep asal yang diperkenalkan oleh KPM, guru PIBG perlu bersama untuk menziarah kediaman murid untuk melihat apakah masalahnya. Ya, saya boleh lihat bahawa dengan SMK Cochrane kita mempunyai pentadbir yang sangat bagus. Masa post-pandemic banyak sangat sesi kita pergi. Sampai ke rumah saya pun cakap, asyik pergi sekolah je ni, ada apa ni? Asyik pergi rumah parent je, ada apa ni? So waimahnya di sini bahawa PIBG itu kita bukannya ATM machine. Ingat PGB kita bukan ATM machine, tetapi kita mahukan pelibatan PIBG itu secara eksklusif di sekolah tetapi bersacet dalam 4 aspek pembangunan yang telah saya katakan, yang saya perlu emphasize lagi, iaitu pembangunan sosial, pembangunan akademik, pembangunan kurikulum sukan dan persatuan dan juga pembangunan infrastruktur. Ya, itu saja untuk permulaan. Saya pun tak nak cakap banyak sebab bila saya cakap banyak orang ingat saya kerja dengan KPM pula. Right, okay, terima kasih. I was almost going to say that. Okay, thank you, Cikgu Faizal. Encik Faizal. Encik Faizal, I know that in schools memang menjadi satu masalah untuk melibatkan ibu bapa. Masa pandemik kita sedia maklum, ibu bapa terpaksa jadi ejen pendidik bersama dengan guru-guru. And at that time, I think a lot of us teachers, we had a very good time saying, now you know what it is like, right? Okay, tapi after that, apa yang kita dapat tahu adalah selepas pandemik, a lot of the parents went back to the norm. Ada ramai yang terus kata, okay, saya pulangkan balik anak kepada sekolah. Please do whatever is necessary. I've got so many other challenges yang I have to take note of. So, tadi the 4 points dekat sini, membudayakan semangat sukarelawan yang tinggi. Is there some way that you can actually help us to see how can we make sure that the parents are more engaged in schools so that the school can be ready to make sure that they are doing whatever is necessary to get the students to be future ready? Alright, okay. Saya rasa ada slide. Okay. Ini adalah satu slide. Yang ini yang kita bawa masa saya menjadi YDP di SK Desa Pandan. Ya. So saya sudah berpengalaman menjadi YDP di sekolah rendah, sekolah amanah, Trust School, SK Desa Pandan. Dan juga kemudiannya saya juga menjadi YDP di SMK Cochrane. Apabila kita menjadi YDP di dua buah sekolah ini, sekolah rendah, sekolah menengah, maka approach-nya adalah sangat-sangat berbeza. Ya, sebab di Malaysia ni budaya ini sangat berbeza. Bila sekolah tadika, bila ada program je, bukan je mak ayah datang, atuk, nenek, makcik, pakcik semua datang. Bila sekolah rendah pun sama. Bila menaik tahun 6, mak je datang, ayah dah hilang. So bila masuk sekolah menengah, hantar sekolah kadang-kadang budak datang seorang je. Mak ayah mana? Kan kadang-kadang mak je datang. Bila dia kata 5, hilang terus. Maka budaya ini yang perlu kita tukar. Untuk menukar budaya itu bukan kerja sehari, bukan kerja setahun, bukan kerja 2 tahun, tetapi usaha yang berterusan. Maka di sini bahawa kita perlu lihat bahawa PIBG itu daripada carta yang telah kami sediakan ini, PIBG itu perlu ada program. PIBG itu macam saya katakan tadi bukannya ATM machine. Maka program itu perlu digerakkan secara inklusif di sekolah yang melibatkan semua. Sebab itu saya selalu bila saya bercakap dengan ibu bapa kami, yang saya tak gunakan saya gunakan kami. Sebab kita adalah bersama. Bila kita bersama, bila masuk ke sekolah, sila tanggalkan siapa diri anda bila anda masuk ke sekolah. Jika anda seorang doktor, tanggalkan. Jika anda seorang pengarah pendidikan, tanggalkan. Masuk sebagai ibu bapa. Jika anda seorang yang ketua polis ke PDRM ke masuk ke sekolah, sebagai siapa anda, maka di situlah konflik akan berlaku. Setuju tak setuju PGB? Bila ini konflik ini berlaku, maka bagaimana kita nak mengutarakan kebersamaan tersebut? Sebab itu apabila kami PIBG di Sekolah Amanah ini, kita sering mengiktiraf kebersamaan itu dengan sila tinggalkan siapa diri anda, masuk ke sekolah ibu bapa dan bersama dengan kami. Kita tidak perlu bawa masalah ke sekolah, namun kita perlu cari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semua orang boleh berkata, tapi boleh tak kita execute? Cakap, semua boleh cakap. To execute is not easy.
To execute, kita perlukan ada satu program pelaksanaan dan apa yang kita punya aim adalah untuk kita melihat bahawa di semua entiti terlibat secara langsung. Kita lihat bahawa kita ada pengurusan sekolah yang juga terlibat untuk bersama dengan ibu bapa dan PIBG memperkasakan pelibatan komuniti, pihak swasta dan juga ibu bapa mengaktifkan AJK PIBG supaya kita boleh wujudkan sukarelawan ibu bapa. Dan bagaimana untuk kita menarik, maka ia bergantung pada iklim sekolah tersebut. Bagaimana peraturan ibu bapanya, adakah banyak B40, M40 dan sebagainya. Macam kami di SK Desa Pandan ketika dulu, kita ada banyak parent daripada B40, maka kita banyak membuat program-program yang boleh menarik mereka masuk. Antara program seni, kita buat program seni dan kita wujudkan hashtag no student left behind. Hashtag muafakat membawa berkat. Dan juga kita wujudkan middle leaders di kalangan ibu bapa kita yang mana kita kenali sebagai squad pejuang kecil. Ya, saya sangat tertarik dengan presenter kita di AdTalk seperti tadi yang mengadakan sesi yang adakan teh tarik tadi dan saya imbas kembali kepada ketika kami berada di SK Desa Pandan dulu, kita ada sesi teh tarik. Sesi teh tarik ini sebenarnya adalah kita adaptasi PLC, Professional Learning Community, kita tukar kepada Parents Learning Community yang mana kita memberi coaching kepada parent yang hendak masuk ke sekolah. So this is the area that we want to do. This is the program that we want to do. We want you to invite. At one time, kami pernah mengadakan program tetapi yang terlibat hanya 2 orang saja. Ya, saya mengingat lagi pada masa itu guru besar adalah Puan Kalilah. Dan dia kata pada saya, Cik Fazal, macam mana ni? Yang datang 2 orang je. Ya, so pada saya, 2 atau 3 orang, the program must goes on kerana orang Malaysia ni dia suka tunggu dan lihat. Itu cabarannya di sekolah rendah. Di sekolah menengah pula perlibatannya adalah sangat berbeza kerana kebanyakan ibu bapa menyerahkan 100% kepada pihak sekolah. Maka di situ, apa yang kita laksanakan di sekolah menengah adalah kita berfokus untuk membantu menyediakan segala kemudahan yang diperlukan dan seterusnya kita hanya pick and choose bapa yang boleh menyumbang atau boleh membantu supaya tidak mengganggu gugat program sekolah. Namun begitu, apa yang kita nak lihat di sini bahawa daripada carta ini, pelibatan semua adalah sangat-sangat penting supaya kita memudayakan satu inisiatif muafakat membawa berkat yang mana semua pihak berkepentingan bertanggungjawab terhadap keberhasilan murid seperti yang ada di sebelah saya. Sebab keberhasilan murid yang ada ini secara holistik bukan hanya daripada guru namun gabungan daripada ibu bapa, masyarakat dan komuniti. Nah, itu saja saya rasa pendekatan saya, ringkas, padat dan jelas, insya-Allah. Terima kasih, Encik Faizal. So there you have it. We definitely need a village to raise a child, right? Okay, so dari soalan kita yang pertama ni, what I have got is that we definitely need communication skills. That is very, very important. We also, communication not just, that is verbal but non-verbal with smiles, with acceptance, right? And then the second one is we are always learning. Yeah, we're always learning. And that is one of the ways that we can overcome any challenges that's coming up. And that is the only way that we can be future ready. So, when we talk about being future ready, anytime kita buat apa-apa Google search, kita boleh dapat all the skills that is needed for the future, all the skills that is for the 21st century, all the skills that AI is taking away from us. Jadi kita biasa dengar kita perlu bertanding dengan kecerdasan buatan. Tapi I think that there is no point to bertanding. In actual fact, seperti yang dikata oleh Datuk Norizan, whenever there is a child, there is always a need for a teacher, and that cannot be changed by any AI. And for that, we have to make sure that we become more human. And more human is by doing all of these things that is up here. So, my question now is to Puan Norma. Yeah, Puan Norma, mungkin kita boleh ambil just this particular one, which is on cognitive flexibility. Tadi adik Farah telah katakan that there's a lot of catch up. Memang cikgu-cikgu tidak boleh menafikan kita ada banyak program untuk catch up and so on and so forth. Tapi there is still the problem that we are rushing through curriculum. But when we see the future readiness is the need for
cognitive flexibility. Jadi apakah sekolah boleh buat untuk memastikan kita ada flexibility kognitif di kalangan pelajar dan juga di kalangan para guru? Dipersilakan. Okey, berkenaan dengan cognitive flexibility, ya ini bukan mudah ya kita nak buat. Sebenarnya pada pendapat saya, kita perlu laksanakan dari akar umbi. Ya, kita tak boleh kata cognitive flexibility ni berlaku hanya pada murid. Tidak mungkin berlaku ya. So maksudnya dari akar umbi yang saya maksudkan adalah kita perlu melaksanakan perubahan kepada pemimpin pertengahan kita juga. Ya, di mana di situ kita lihat ya, berdasarkan cabaran saya ada menyatakan merubah pemimpin pertengahan. Jadi pemimpin pertengahan daripada pemimpin pertengahan akan menyampaikan segala keperluan yang perlu kita laksanakan, sebab pemimpin pertengahan ni adalah berada di tengah-tengah. Seolah-olah mereka ni sandwich. Ya, yang di tengah adalah penyedap, pelengkap. Ya, bukan yang ni ya, maknanya bayangkan sandwich itulah pemimpin pertengahan, yang di tengah tu ya pelengkap kepada pengurusan kita. Ya, maknanya di situ apa yang kita sampaikan mereka ni kepada pemimpin pertengahan, kerana mereka adalah orang yang paling rapat dengan guru, ya, paling rapat dalam operasi. Ya, maknanya di situ segala flexibility konektif yang kita nak laksanakan, nak capaikan pada murid bermula daripada akar umbi, di mana di situ kita melaksanakan dulu perubahan kepada para pemimpin pertengahan kita. Siapa? Itulah dia kita punya ketua panitia, guru mata pelajaran, guru kanan mata pelajaran dan sememangnya middle leader yang ada di sini ya, perlu membuka minda, sebab flexibility kognitif ni ya bukan mudah, sebab di sini kalau kita lihat keterbukaan tu adalah satu yang perlu kita nyatakan. Ya, bagaimana kita nak mencapai sesuatu tu jika kita tidak membuka kita punya minda. Betul, dalam program Sekolah Amanah pelbagai CL dah dinyatakan. Tetapi kita jangan selesa. Jangan selesa dengan CLs yang ada. Buka, cari, teroka, bergabung dan cari apa lagi keperluan yang kita boleh laksanakan supaya flexibility connective ni akan berlangsung. Sebab kita boleh bayangkan nanti ya, flexibility connective ni kemungkinan akan berlaku bukan lagi di dalam kelas. Ya, murid-murid dari segi konektifnya mereka hanya dengan murid dengan bahan, murid dengan device dia, dan mungkin mereka sudah mendapat maklumat tanpa guru. Ya, di situlah sebenarnya kita nak menyampaikan maklumat ni kepada semua yang ada sekarang ni, di mana perubahan yang kita nak laksanakan mesti diterima dengan terbuka. Ya, dan di sinilah sebenarnya usaha kita supaya kita teruskan, kita teroka dan mencari penambahbaikan yang perlu kita laksanakan. Kita jangan berpuas hati dengan CL kita yang ada. Cari sebanyak mungkin, bergabung dengan 94 sekolah amanah. Boleh kan? Kita gabung cari di situ, insya-Allah kita dapat bersama-sama, dan melalui persidangan ni nanti insya-Allah kita dapatkan poin-poin di mana di situ flexibility konektif murid ni dapat disampaikan dengan mudah. Ya, kita tidak lagi berada mungkin di dalam kelas. Ya, murid-murid mungkin tidak memerlukan kelas lagi untuk mendapat konektifnya. Mereka mungkin hanya melalui kawan-kawan, melalui interaktif lain yang disampaikan secara keterbukaan. So mungkin ini yang saya dapat sampaikan dulu, insyaAllah. Terima kasih Puan Norma. Okay, so hello. I almost thought I needed to use my teacher voice and scream out to everyone. Okay, so kita boleh lihat sebenarnya there is a lot of connectivity, right? So cognitive flexibility also requires a lot of creative thinking. Kita biasa dengar growth mindset, fixed mindset, tetapi kita juga mesti ada creative mindset, innovative mindset, wanting to do something different, and sometimes kita dengar perkataan innovative tu, we become very very nervous. We say, oh, I have to do something different, but adding on to something that's old, simplifying,
taking away, minusing things to make it better is also part of innovation, right? So maybe soalan yang seterusnya, still based on the skills that we need, kepada Adik Farah, what do you think the school needs to do to help you all to be more creative and to be more sociable so that you can have that opportunity to use all of these skills? Any ideas? Baiklah, terima kasih Puan Ann. Pada pandangan saya, sebenarnya ramai murid yang malu untuk menonjolkan diri mereka ataupun mereka tiada kesempatan langsung untuk menonjolkan diri mereka. Jadi dalam konteks sekolah mana, murid diberi ruang dan peluang untuk menonjolkan diri mereka dan membentangkan hasil kerja mereka di hadapan murid yang lain. Sebagai contoh, di sekolah saya, every Tuesday is English Day. Jadi, cikgu akan bagi mikrofon kepada mana-mana murid yang nak bercakap dalam bahasa Inggeris semasa perhimpunan pagi. And last week, I talk about my experiences in Japan to all my friends during perhimpunan pagi. Jadi, bila kami didedahkan dengan bercakap di hadapan orang ramai, it can boost our confidence. Dan cadangan saya yang lain ialah sekolah menganjurkan pertandingan. Sebagai contoh, pertandingan karaoke. Sebab kebanyakan murid ni berbakat untuk menyanyi. Maaf. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun tahu bahawa kadang-kadang murid ni suka bernyanyi, especially ketika guru mengajar. Jadi apabila pertandingan karaoke ini dijalankan, murid dapat menyerlahkan bakat mereka. Mereka dapat tunjukkan bakat mereka di tempat yang sepatutnya. Itu saja cadangan daripada saya. Terima kasih. Thank you. That was very, very creative to come up with some karaoke section as well. Thank you so much. Okay, so for all this to happen, I think kita balik-balik kepada cikgu kan? And if we go back to the teacher, I think what is really, really important is the emotional intelligence that everyone needs to have, not just for students but for teachers. And we cannot have happy students if we don't have happy teachers as well. So, boleh tak Cikgu Syafiq share sedikit mengenai bagaimana kita boleh memupuk emotional intelligence di sekolah? Terima kasih kepada Puan Ann. Okey, baik. Kecerdasan emosi adalah antara faktor penting dalam kejayaan seseorang murid, sama ada dalam bidang sosial, dalam bidang disiplin dan juga dalam bidang pencapaian akademik. Jadi ia juga selari dengan konsep yang telah ditekankan oleh pihak KPM, iaitu untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Antara pendekatan ataupun kaedah yang guru boleh laksanakan untuk kita nak memakin kecerdasan emosi dalam kalangan murid ni, yang pertama sekali melalui Smart Teach, kitaran kita guru mengenali murid itu dalam kelas dengan lebih baik. Jadi setiap murid kita tahu dia unik dan berbeza. Jadi guru dalam kelas tersebut bagi subjek tertentu kita cuba kenali dengan lebih mendalam individu bagi setiap murid tersebut. So bila kita dah mengenali, kita dapat menjiwai apa yang murid itu nak. Kita dapat mengajar dan membimbing mereka daripada segi bagaimana mereka nak mengawal kesedaran emosi, sama ada untuk nak menunjukkan emosi, untuk kita nak menunjukkan emosi positif seperti macam mana untuk bersemangat dalam pembelajaran, emosi gembira dalam sesuatu pelaksanaan aktiviti dalam kelas, bagaimana untuk kita nak menolak emosi negatif seperti pengurusan stres, untuk mereka mengurangkan kegelisahan mereka, ataupun jika ada masalah yang dihadapi oleh mereka, mereka boleh berkongsi kepada kita sebagai guru dan kita boleh cuba memberi cadangan penyelesaian kepada pelajar-pelajar tersebut. Jadi apabila kita rapat dengan murid, secara tak langsung memberi kesan yang positiflah kepada emosi dan juga kepada perkembangan murid tersebut. Yang kedua, saya lihat antara kemahiran lain yang diperlukan seperti yang adik Farah kita sebutkan tadi, kemahiran untuk mereka mengekspresikan diri, kemahiran untuk mereka komunikasi dan juga melalui kemahiran critical thinking lah untuk penyelesaian masalah dalam situasi pemikiran aras tinggi. Jadi ini antara elemen-elemen yang perlu kita ketengahkan. Melalui critical thinking ni
dia berkait rapat dengan emosi di mana mereka dapat menyelesaikan kaedah yang terbaik apabila berlaku sesuatu konflik, berlaku sesuatu permasalahan. Jadi mereka dapat menyelesaikannya dengan lebih baik. Manakala melalui mungkin dalam aktiviti project based learning seperti mana kita nyatakan sebelum ini, pelajar itu dalam kumpulan boleh berkolaboratif, jadi mereka boleh berkomunikasi serta boleh mendalami antara rakan satu sama lain. Itu juga mendorong mereka untuk bekerjasama dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi mereka sama ada daripada segi sasya, disiplin maupun daripada segi akademik itu sendiri. Dan yang ketiga, saya rasa seperti yang Adik Farah sebut, infrastruktur di kawasan persekitaran persekolahan. Jadi pihak sekolah, pihak PIBG, kita perlu membangunkan infrastruktur yang menarik. Contohnya di SMK Pulau Indah ada air terjun yang dapat menenangkan jiwa. Okay? Macam di sekolah saya, kami membuat pondok-pondok ilmu. Okay, membuat taman-taman supaya bukan saja pembelajaran itu boleh berlaku di dalam bilik darjah, malah kita boleh bawa pelajar kita ni membuat pembelajaran di luar bilik darjah dengan melihat kepada kehijauan alam, melihat kepada stesen-stesen yang telah dibina melalui subjek RBT, subjek pendidikan Islam dan lain-lain subjek. Jadi saya rasa itu antara pendekatan yang pihak guru dan pihak sekolah boleh aplikasikan supaya kita dapat meningkatkan tahap kecerdasan emosi pelajar kita daripada masa ke semasa. Sekian. Okay, terima kasih Cikgu. So nampak macam what is good, it doesn't come naturally, ya. It has to be worked on. It has to have structure. It has to have the small little steps. It has to have things that we are aware of, things that we need to put focus on. So thank you so much. So sebagai kata akhir, ya, boleh ke ahli panelis kami memberi satu kata nasihat kepada pihak yang lain dari warga sekolah Amanah. Boleh Puan Norma mula mungkin memberi nasihat kepada guru? Okay. Baik, terima kasih. Di sini ya, sebagai pemimpin, ini saya bercakap sebagai pemimpin, ya, nasihat kepada guru, ya Puan Ann. Okey, pada saya, jadilah role model. Maksud role model ni, ya, kita kena jadi, kita kaitkan dengan apa yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan kita, karamah dan insaniah. Ya, perkataan tu, ya, perkataan karamah tu luar biasa, bukan luar biasa garang, ya, bukan luar biasa kerana kita dengan kekerasan, tetapi karamah insaniah ni adalah kita katakan kita role model dari segi adab kita, mana dari segi kita punya akhlak dan dari segi kita punya integriti, ya, kepada guru-guru. Kenapa di sini? Sebab kita harus berpegang juga kepada apa yang kita laksanakan ini sebenarnya adalah semuanya untuk impak kejadian kepada murid dan kualiti sekolah. Ya, tak ada yang kita laksanakan hanya untuk kepentingan diri sendiri. So pada saya, pada pendapat saya lah, ya, kita ni jangan terlalu fokus pada end product. Ya. Maksudnya kita lihatlah juga kepada keperluan membangunkan bakat, makna melihat daripada interpersonal, ya, dan juga kita lihat di situ dari segi pembangunan diri dan penambahan ilmu. Di situ makna saya rasa untuk warga dewan ni, saya rasa semua mungkin bersetuju dengan saya kot. Saya nak kot satu kata-kata di mana guru itu adalah mulia, ya, sebab guru itulah yang menentukan kejayaan anak-anak. Kalau ada pun bencana dalam satu kapal tu, guru mungkin akan terpilih menjadi insan yang pertama dimasukkan dalam kapal tu. Itu daripada saya untuk guru semua. Terima kasih. Thank you. Bagaimana dengan Cikgu Syafiq? Maybe you have an advice for students? Antara advice yang boleh kita berikan kepada student, persiapkanlah diri dalam dunia literasi ICT dan juga digital ini. Seperti mana kita sedia maklum, dunia sedang berkembang maju. Jadi adanya elemen artificial intelligence, adanya elemen Internet of Things, adanya elemen digital yang lain. Jadi bukan saja untuk murid, saya rasa untuk semua individu yang terlibat dalam persekitaran sekolah mana, kita cuba yang terbaik, kita cuba adaptkan dengan teknologi. Dan yang kedua, percayalah pada kebolehan diri sendiri pada setiap murid itu.
anda mampu untuk mengatasi segala masalah dan anda mampu untuk mencapai impian anda jika anda mempunyai disiplin yang tinggi, anda mempunyai soft skill yang baik, anda mempunyai nilai serta adab yang baik. Jadi akhirnya akan menghasilkan keberjaya murid dalam bentuk yang lebih holistik. Okey, sekian. Thank you. Okay, Adik Farah, you gave us a lot to think about for teachers to have a lot of ideas, right? What advice would you give to parents? Baiklah. Baiklah. Saya sebagai seorang murid dan juga sebagai seorang anak, saya berharap agar ibu bapa terus menyokong kami walaupun kami sudah sekolah menengah. Seperti yang Cik Faizal kata sebentar tadi, kebanyakan ibu bapa ni rajin melibatkan diri apabila anak-anak mereka di bangku sekolah rendah. Bila anak dah sekolah menengah, mereka kurang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Jadi kepada semua ibu bapa, teruslah sokong kami agar kami akan ceria. Implikasinya, guru akan terus bahagia dan sekolah akan terus bitara. Itu sahaja. Terima kasih. Okay, thank you. Last but not least, Encik Faizal. Since you are the last panelist to give advice, you can choose whoever you want to give advice to. Right, okay. Thank you, madam. Right. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa dan juga sebagai YDP PUBG, hasrat kami pada SLT dan juga PGB adalah kita buka dasar, buka pintu tetapi secara berstruktur. Berstruktur bermakna berfokus apakah yang perlu kita laksanakan. Saya masih ingat lagi di awal-awal pelibatan dalam sekolah amanah ini kita ada TISIP, Trust School Improvement Plan kan. Bila Trust School Improvement Plan tu kita perlu garapkan apa dia strategi 1, 2, 3 yang dan 4 yang perlu kita nak buat dan dalam kolom yang terakhir tu dia ada pelibatan ibu bapa. Maka saya harap ini dijadikan satu budaya agar pelibatan ibu bapa itu secara berstruktur. Dan bila kita ada structured involvement by the parents, maka PUBG perlu melaksanakan tanggungjawab untuk menarik pelibatan mereka itu seperti mana yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Ya, ini adalah merupakan satu perkara yang perlu difikirkan oleh PGB agar satu transformasi pelibatan ibu bapa di sekolah itu dapat dilaksanakan. Dan juga pada pihak guru, ya, saya berharap agar guru agar sentiasa terus kreatif, sentiasa berinovasi dalam melaksanakan PDP di dalam kelas, dalam melaksanakan program-program dalam kelas dan seterusnya memperkasakan pelibatan ibu bapa. Kita ada WhatsApp group dalam setiap kelas agar semua aktiviti itu dapat diinformkan, diberikan informasi kepada ibu bapa dan apa yang perlu dibantu oleh PIBG perlu dimaklumkan agar satu komunikasi yang berkesan, tanggungjawab bersama itu dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak mengganggu-gugat keberhasilan murid. Dan juga kepada adik, kalau ada karaoke jemput uncle. Okay. Itu satu antaranya. Dan tetapi yang paling penting adalah PIBG akan sentiasa menyokong keberhasilan murid, keberhasilan holistik murid, bukan hanya dari segi pemantapan akademik, namun pemantapan co-curriculum sukan dan persatuan agar hasrat kita untuk mencapai 6 keberhasilan, 6 kemandirian murid itu dapat kita laksanakan. Iaitu anak-anak kita bukan hanya berpengetahuan, tapi mempunyai etika dan nilai kerohanian yang tinggi, berkemahiran memimpin, kemahiran berfikir dan seterusnya kemahiran daripada aspek dui bahasa. Ya, so ini yang perlu diberikan pengetahuan oleh PGB kepada YDP baru, YDP baru agar diberikan satu pemakluman tentang apakah peranan mereka supaya tidak ada berlaku perselisihan faham dan juga konflik antara PGB dan juga PUBG. Dan besar hasrat kami, ibu bapa, agar jika ada persidangan sekolah amanah pada masa depan, jemputlah YDP PUBG sebagai salah satu wakil. Kita ada 90, bajet 90 orang je, tak banyak. So jemputlah kami sebab kami merupakan salah satu rakan strategi yang terpenting. Maka jangan tinggalkan kami, jemput seorang je, jemput saya bagi tahu. So ini merupakan satu pandangan yang positif yang boleh diambil oleh pihak Yayasan Amir agar jangan lupakan kami ibu bapa. Kami juga berperanan untuk melaksanakan peranan kami di sekolah dan juga peranan kami di rumah untuk pastikan keberhasilan murid ini bukan hanya berkaraoke saja tetapi juga bijak dalam segala aspek.
Uncle gurau je, jangan. Right, okay, itu saja daripada saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dan silap. Yang baik datang daripada Allah, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua para panelis kami. Itulah sedikit perkongsian yang kami dapat bawa kepada anda dan kita harap perkongsian ini telah dapat mencetuskan idea baru ataupun menjadi talking point kepada tuan-tuan dan puan-puan, especially semasa our networking session selepas ini. Yeah. So just one last thing from me, I think that bila kita lihat sebenarnya dari apa perbincangan yang kita telah buat hari ini, kita boleh katakan transformasi sekolah itu adalah satu perjalanan ya dan bukan satu destinasi. It's a journey, it's not a destination. And so I would like each and every one of you to think about this. Let's pack our suitcase full of future-ready skills. Let's grab a roadmap of ideas and sharings from each other and let's travel on. Thank you very much. Thank you, Madam Anne, for hosting such a fruitful discussion with the 4 amazing panels. An ecosystem certainly cannot thrive without the cooperation from every party involved. Ladies and gentlemen, we hope that you have gained valuable insights from the speakers who have generously shared their knowledge with us. As the forum comes to a close, we encourage you to reflect on the input and apply it to your own schools for improvement and excellence. Sebagai tanda penghargaan kepada ahli moderator dan panel forum, kami mohon semuanya masih kekal di atas pentas untuk penyampaian cenderahati. Bagi menyempurnakan acara ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Mulia Raja Tan Sri Datuk Seri Arsyad bin Raja Tun Uda, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Amir dan turut diiringi oleh Puan Zaidah Khalida binti Syari sebagai penasihat Yayasan Amir untuk menyampaikan cenderahati. Dipersilakan. Dijemput penerima cenderahati yang pertama, Puan Anne Jones selaku moderator forum. Cenderahati ini ialah hasil kerja murid yang telah disediakan oleh adik Nur Iris Fizani binti Muhammad Mafiz, murid tahun 6-5 dari Sekolah Kebangsaan Desa Pandan. Tajuk lukisan ini ialah Sewangi Melati. Seterusnya, dipersilakan Cikgu Norma binti Idrus, Guru Besar dari Sekolah Kebangsaan Cyberjaya selaku ahli panel forum untuk menerima cenderahati. Cenderahati ini adalah hasil kerja murid yang telah disediakan oleh adik Malisa Aurora Hezril, murid tahun 6-5 dari Sekolah Kebangsaan Desa Pandan. Tajuk lukisan ini ialah Winter. Dipersilakan. Penerima cenderahati yang seterusnya ialah Cikgu Muhammad Syafiq bin Muhammad Jaki, ahli panel forum dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis, Perlis. Cenderahati ini ialah hasil kerja murid yang telah disediakan oleh adik Nur Syakin Ashifah binti Zulkifli, murid tahun 6 Berlian dari Sekolah Kebangsaan Desa Pandan. Tajuk lukisan ini ialah Taman SLT. Dipersilakan. Seterusnya, dijemput Encik Faizal bin Muhammad Arsyad yang di-Petua Persatuan Ibu Bapa dan Guru ahli panel forum dari SMK Cochrane, Kuala Lumpur untuk menerima cenderahati hasil daripada lukisan adik Raisa binti Rasidan tahun 4 Baiduri, 10 tahun dari SK Desa Pandan, Selangor. Tajuk lukisan adalah Laman Herba Warisan. Dijemput saudari Nurul Farah binti Misbari selaku ahli panel forum dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Indah, Selangor untuk menerima cenderahati seterusnya. Cenderahati ini ialah hasil kerja murid yang telah disediakan oleh adik Dia Amira binti Norazri, murid tahun 3 Zamrud dari Sekolah Kebangsaan Desa Pandan. Tajuk lukisan ini ialah Colourful of Lavender.
Demikianlah berakhirnya penyampaian cenderahati kepada ahli moderator dan semua ahli panel terlibat. Dipersilakan semua ahli panel dan moderator mengambil gambar kenangan bersama-sama dengan Yang Mulia Raja Tan Sri Datuk Sri Arsyad bin Raja Tun Uda dan Puan Zaidah Khalidah binti Syahari. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Raja Tan Sri Datuk Sri Arsyad bin Raja Tun Uda, pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Amir yang turut diiringi oleh Puan Zaidah Khalidah binti Syahari sebagai penasihat Yayasan Amir atas penyampaian cenderahati itu tadi. Hadirin sekalian, kita akan melihat semula video dari Arkib Sekolah Amanah. Hayatilah mesej dalam video ini. Tak ada filosofi pendidikan di dunia ini yang mengemukakan soal holistik. Amanah ni adalah satu transform ataupun satu perubahan, terutamanya kepada kaedah yang diperlukan adalah kaedah pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Transform daripada perpustakaan guru kepada perpustakaan murid. Program Sekolah Amanah bukan program berasingan, bukan program khas, tetapi ialah transformasi yang dilakukan oleh kementerian bagi nak memastikan sekolah berkenaan berada pada landasan yang betul dengan kerjasama pihak swasta. It's a way to catapult actually the transformation of what was into a high quality education. Mungkin pandangan pihak luar dia inginkan dari Sekolah Amanah ni sesuatu yang lebih daripada yang kita ada sekarang. Program Amanah ni transport, bertukar, proses, bukan dia nak standard akhir. Today's teachers need help. Once the teacher knows that support, transformation takes place so quickly. Kita bermula cabarannya dari segi SLT team, ya. SLT team, lepas tu kita turun kepada middle leader dan seterusnya kepada cikgu dan akhir sekali kepada murid-murid. Tak ada sebaik program Sekolah Amanah di mana TSSB itu menjadi rujukan. Apabila kita buat, kita dipandu. Budaya pembelajaran baru, guru-guru sudah biasa dengan pembelajaran berpusatkan guru setelah bertahun-tahun. Kita lihat mungkin ilmu kita masa belajar di universiti 10 atau 15 tahun dahulu, pedagoginya telah berubah. Ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan pelajar-pelajar pada masa kini. So it allows a lot of freedom, but with the guidance of somebody, a coach. It doesn't matter whether the teacher is coaching the student or the principal is coaching a teacher or a teacher is coaching a teacher or even a parent coaching a teacher. Dengan adanya program Amanah ini, di mana PDP berteraskan kepada 14 kompetensi, di mana 14 kompetensi itu merangkumi 5 rubrik bagi setiap satu kompetensi, di mana ini merupakan satu cabaran besar bagi semua cikgu. Kepada pengetua SLT dan guru, supaya mereka faham betul-betul apa itu program Sekolah Amanah, perubahan yang akan berlaku dan cabaran yang akan mereka hadapi. Kalau sekolah yang tak dicalonkan jadi sekolah amanah, jangan lepaskan peluang. Perubahan yang dibuat dalam program Sekolah Amanah bukanlah satu bebanan, tetapi itu ialah satu tanggungjawab. The most important person in the school is the child. No one else. And if we can actually look at that, I think our task becomes so much easier. Azhan Shakir bin Mahmud, guru dari SMK Seri Setia, telah berkhidmat selama 10 tahun. Saya Suhaimi bin Muhammad Muhtar, pengetua SMK Sungai Maung, telah berkhidmat sebagai guru selama 23 tahun. Saya Suryati binti Dukun, pengetua SMK 93
dan telah berkhidmat sebagai guru selama 27 tahun. Nama saya Fu Liwan. Saya pengetua SMK Pekenanas dan telah berkhidmat sebagai seorang guru selama 30 tahun. Saya Puan Haja Masnia binti Tara, pengetua SMK Bengawan 2. Saya berkhidmat sebagai seorang guru selama 26 tahun. Nama saya Wan Osman bin Wan Abdul Rahman. Saya telah mengajar selama 26 tahun. Saya Kamaruzzaman bin Ismail, pengetua SMK Penghalang Berangan. Saya telah berkhidmat sebagai guru selama 23 tahun. I am Pushparani Govindaraja. I have 32 years working experience as a teacher. Saya Nur Elisa Tilihua, pengetua SMK Taman Maluri. Saya telah berkhidmat selama 29 tahun sebagai seorang guru. I am a teacher, forever a teacher. Be positive, be strong, be tough, and never give up.